Asalnya patutnya boleh masuk syurga. Kita ni, anak-anak sebut, jangan kita sebut, oh kalau gitu ustaz, tak apalah kita masuk neraka sebab kita pernah semayang. Sebut. Jangan ada di kalangan kita sebut, oh kalau gitu nanti tak apalah kita masuk neraka pun, nanti ada orang lain tolong tarik masuk syurga. Jangan harap demikian. Masuk neraka walaupun sehari jangan. Walaupun sehari. Ada orang kata, kalau tak boleh sehari setengah jam je lah ustaz. Setengah jam pun jangan. Jangan masuk neraka. Neraka ni jangan cuba-cuba. Bahasa yang mudahnya jangan. Sebagaimana orang kita dipesan sangat, jangan cuba-cuba untuk mencuba dadah. Jangan cuba-cuba untuk mencuba yang disebut dengan benda-benda maksiat. Jangan. Kalau kamu cuba-cuba, nanti kamu terhumban, kamu terjerat dengan perangkap itu. Demikian juga neraka. Neraka ni jangan kita kata, tak apa, saya masuk sekejap je, tak lama pun disebut. Jangan demikian. Kerana apa dia? Kerana saya belajar dah dengan Ustaz Dasuki kata ada orang tarik syafaat. Ada orang yang akan tarik. Siapa? Saya semayang subuh berjemaah. Saya semayang tarawih berjemaah. Saya puasa dengan kawan-kawan saya. Mesti mereka tarik saya masuk dalam syurga Allah. Jangan haraplah demikian. Buatnya dia tak teringat, macam mana? Masuk dalam syurga dia tak teringat kita. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita meneruskan perbincangan kita pada tajuk layakkah ataupun orang yang diberi syafaat dengan tanda sujud dan wajah yang putih bercahaya. Dalam tajuk yang kita nak bincangkan ini, di mana kita berbicara tentang layakkah orang yang berada dalam neraka Allah nak dapat syafaat supaya keluar daripada neraka Allah. Cerita tentang mengenai satu suasana yang berlaku waktu mana kita berada di padang mahsyar Allah, dan kerenah-kerenah dan perjalanan keadaan suasana di neraka Allah ini tak sama dengan suasana kita berada di atas dunia ini. Kerana bila sampai di padang mahsyar Allah, manusia sibuk terhadap dua perkara saja. Sama ada dihumban ke dalam neraka Allah ataupun dimasukkan ke dalam syurga Allah. Antara benda yang paling dahsyat, sibuk sangatnya manusia ni bila mereka termasuk dalam senarai ahli neraka Allah. Bila masuk dalam senarai ahli neraka Allah, kelam kabut lah, masing-masing cari jalan. Macam kita atas dunia ni kan, sepatutnya kita dapat sesuatu, tiba-tiba kita tak dapat sesuatu tersebut, kita akan jadi kelam kabut terus. Anak-anak kita patutnya boleh masuk sekolah, tiba-tiba anak kita tak tersenarai di antara nama yang boleh masuk sekolah, kita jadi kelam kabut dah. Kelam kabut kerana apa dia? Kerana kita tak termasuk di kalangan orang yang patutnya selayaknya dapat. Ataupun pada masa orang lain semua bebas, tiba-tiba masuk senarai nama kita di kalangan orang yang kena masuk penjara. Na'udzubillah min zalik. Kita akan jadi kelam kabut terus, cari jalan terus. Macam mana nak suruh tertanggal nama kita daripada senarai ahli penjara untuk kita ni bebas, menjadi bebas. Bila berada di padang mahsyar Allah nanti, jemaah sekalian, manusia ni jadi kelam kabutnya bila nama dia masuk dalam senarai ahli neraka Allah.
Bila masuk dalam senarai ahli neraka Allah, masing-masing cari jalan. Macam mana nak suruh lepas, nak suruh keluar. Ataupun bukan masuk je dalam senarai. Memang dia kena masuk terus dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk yang kita nak bincangkan ini, di mana mereka yang dapat syafaat, yang dapat keluar daripada neraka, bila dihumban ke dalam neraka, kerana tanda dia pernah di atas dunia ini mentaati perintah Allah. Bila dia pernah di atas dunia mentaati perintah Allah, dan waktu itu putih berserih, putih bersepuh wajah dia. Senang. Putih berseri, senang kita. Penuh dengan bercahaya. Nak sebut ni gembira sungguh lah. Bila boleh masuk syurga tu tak boleh nak bayang. Sukanya boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Telah dinyatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahawa orang mukmin berkata, "Wahai Tuhan kami, para saudara kami yang berpuasa, solat dan haji bersama dengan kami, tiba-tiba mereka kamu telah masukkan ke dalam neraka, ya Allah." Ini ahli syurga disebut demikian. Ya Allah, dia kata, bila sampai dalam syurga ni, tiba-tiba tengok-tengok tak ada orang yang pernah sembahyang tarawih dengan kami, orang yang pernah solat dengan kami, orang yang pernah buat haji bersama dengan kami, puasa dengan kami, tiba-tiba masuk neraka, ya Allah. Masuk neraka. Kenapa masuk neraka ni? Kerana dia ada benda tu yang dia masuk neraka. Antara sebab benda yang besar masuk neraka kerana rosaknya akidah. Rosak akidah. Keyakinan dia tak kuat dengan Islam. Dekat nak mati tu, dia jadi goyang keyakinan dia dengan Islam. Saya ni tak boleh terima semualah Islam, dia sebut. Habis tu, saya ni boleh terima separuh-separuh je Islam. Ni goyang akidah dipanggil. Akhir-akhir ni Ana sebut sangat ni. Kita ni jangan terlibat dengan puak-puak liberalis. Jangan terlibat dengan puak-puak nasionalis. Jangan termakan dakyah-dakyah liberalis. Sekarang ni kuat sangat di Malaysia kita ni puak-puak liberalis dipanggil. Liberalis ni apa dia? Dia menyamaratakan semua agama ni semua sama disebut. Semua betul disebut. Semua menuju ke syurga. Jadi kita ni jangan nampak Islam je yang betul. Kena agama lain pun betul juga disebut. Bila sampai masa raya, kita sambut semua raya disebut. Kita beraya semua kerana agama ni semua betul. Disebut demikian. Yang ni puak liberalis dipanggil. Yang ni sedang, jangan kita terperangkap, jangan. Kita kena pegang lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kamu untuk agama kami. Kamu nak sambut beraya tu, kamu nak sambut raya Aidilfitri, kamu nak sambut, tak apa, tak ada masalah. Perlukah kami untuk kami sambut Cak Gohmeh kamu? Tak perlu. Itu cara demikian. Perlukah kami sambut perayaan gawai kamu? Tak perlu. Kalau kami tak sambut, kamu jangan marah. Kalau kamu nak sambut yang kami tak marah. Itu kaedah dalam hidup kita. Mana kalau begitu juga, kalau kita tak sambut yang dia jangan marah. Kerana apa dia? Kerana agama ni, di satu Islam ni agama yang tak boleh bercampur. Tak boleh bercampur. Tak boleh kita sebut, saya agama Islam sikit, kemudian lepas pada tu, Kristian sikit, lepas tu dia Pawali sikit. Lepas tu kita ni campur-campur agama kita. Yang ni yang masuk neraka ni, bahasa mudahnya. Yang ni yang kita hilang keyakinan. Islam dia jangan begitu. Dalam Islam ni, solat, ada orang solat, ada orang puasa, ada orang buat haji, tiba-tiba masuk neraka juga. Bila dia masuk neraka, sahabat dia dalam syurga ni kata, ya Allah, orang ni puasa, ya Allah. Orang ni buat haji, orang ni dia bersama dengan kami di dunia dahulu. Tapi masuk neraka juga, ya Allah. Kenapa demikian, ya Allah? Lalu Allah berfirman pada mereka, pergi dan keluarkanlah orang yang kamu semua kenal. Yang kamu pernah kenal tu, kamu pergi ke tempat yang namakan dengan, kamu pergi tempat tersebut, kamu tarik balik, masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Muslim meriwayatkan, tapi orang ni masuk neraka jugalah. Asalnya patutnya boleh masuk syurga. Kita ni, anak nak sebut, jangan kita sebut, oh kalau begitu ustaz, tak apalah kita masuk neraka sebab kita pernah sembahyang sebut. Jangan ada di kalangan kita sebut, oh kalau begitu nanti tak apalah kita masuk neraka pun, nanti ada orang lain tolong tarik masuk syurga.
Jangan harap demikian. Masuk neraka walaupun sehari jangan. Walaupun sehari. Ada orang kata, kalau tak boleh sehari setengah jam je lah Ustaz. Setengah jam pun jangan. Jangan masuk neraka. Neraka ni jangan cuba-cuba. Bahasa yang mudahnya, jangan. Sebagaimana orang kita dipesan sangat, jangan cuba-cuba untuk mencuba dadah. Jangan cuba-cuba untuk mencuba yang disebut dengan benda-benda maksiat, jangan. Kalau kamu cuba-cuba, nanti kamu terhumban, kamu terjerat dengan perangkap itu. Demikian juga neraka. Neraka ni jangan kita kata, tak apa, saya masuk sekejap je, tak lama pun disebut. Jangan demikian. Kerana apa dia? Kerana saya belajar dah dengan Ustaz Dasuki kata ada orang tarik syafaat. Ada orang yang akan tarik. Siapa? Saya semayang subuh berjemaah. Saya semayang tarawih berjemaah. Saya puasa dengan kawan-kawan saya. Mesti mereka tarik saya masuk dalam syurga Allah. Jangan haraplah demikian. Buatnya dia tak teringat, macam mana? Masuk dalam syurga dia tak teringat kita. Dia tak peduli sebab masuk syurga ni dah dapat nikmat. Orang lupa. Kadang-kadang kan kita kan, para hadirin sekalian perhati, kita kenduri kahwin kan. Kenduri kahwin, kadang-kadang lepas kenduri baru kita teringat, Allah, jiran sebelah tak hantar kat jemputan. Padahal jiran sebelah rumah kita aja. Patutlah dia kunci rumah pun. Kita sebut demikian. Rupa-rupanya tak terlupa kita nak hantar kat jemputan untuk dia. Orang lain yang jauh-jauh kita hantar. Yang jiran sebelah ni kita ingat ke? Dia faham-faham lah, senang cerita. Kita ingat demikian. Lepas pada kenduri itu, baru kita teringat. Mula kita tepuk tangan. Allah, macam mana lah nak minta maaf. Ni cara demikian. Kadang-kadang kita kan, bila kita terlampau suka sangat, kita terlupa. Terlupa dengan orang dekat dengan kita. Orang dekat dengan diri kita ni, kita terlupa. Demikian juga dengan orang ahli syurga Allah. Bila masuk syurga tu, nikmat sangat syurga. Tak ingat dah kawan-kawan di dunia. Tak ingat dah kawan-kawan. Kecuali dia ni diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila dah masuk dalam syurga tu, nikmat sangat dengan syurga. Tak peduli dah dengan apa yang dapat ini sendiri. Kita tengokkan orang yang kahwin kan, pengantin tu, suka sangat dia senyum tu, sejak pagi sampai tengah malam. Suka sangat dia. Bila dia kahwin, kita tegur dia. Jangan senyum manjang, gitu sebut. Simpan sikit, nanti kan ada masa-masam, gitu sebut. Sampai tahap demikian. Orang tua-tua kan dia pergi tepuk pengantin tu. Bila pengantin tu tengah suka je, nampak ketawa gembira je, hari dia berumah tangga. Orang tua-tua yang warak-warak ni pergi tepuk dia. Simpan sikit senyum tu, dia sebut. Dia sebut demikian. Kenapa? Sikit lagi kamu akan masam, dia sebut. Sikit lagi kamu masam. Suka. Tapi dalam syurga ni, orang dalam syurga ni sampai suka sangat, dia tak peduli dah yang lain. Tak peduli dah dalam hidup dia. Kadang-kadang tak ingat dah anak-anak ke, suami ke, siapa ke, kerana apa dia terlampau nikmatnya dalam syurga Allah SWT. Kita pula duduk berharap, bila lah nak kena tarik ni? Bila lah nak boleh keluar? Tu kalau Allah nak suruh selamatkan kita ni, lalu datang orang-orang demikian. Depan nanti kita akan jumpa berapa lama dalam neraka ni sendiri. Berapa lama dalam neraka. Muslim meriwayatkan daripada hadis Abu Hurairah, daripada Nabi SAW bersabda, sesudah sabda baginda, di antara mereka ada yang melintas hingga selamat, melintas titian sirat, sehingga masuk dalam syurga. Ketika Allah telah selesaikan menetapkan keputusannya di antara para hamba dan mengeluarkan dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah, dan daripada neraka siapa yang dikendakinya, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan siapa yang tidak menyekutukannya dan yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang mengucapkan la ilaha illallah. Bila dah masuk dalam syurga ni, Allah telah selesai menetap keputusan dia di antara para hamba dan mengeluarkan dengan rahmatnya daripada neraka siapa yang dikendakinya. Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan siapa yang tidak menyekutukannya dan mengucapkan la ilaha illallah. Allah akan sebut. Malaikat yang sebut la ilaha illallah tu dia masuk neraka kan? Malaikat jawab, ya masuk neraka. Kamu keluarkan dia. Yang pernah, walau dia ada dosa, dia masuk neraka ni kerana dosa besar dia.
Kerana dosa besar dia. Tapi masuk neraka juga. Katakanlah dia tinggal solat. Katakanlah dia buka aurat. Katakanlah dia minum arak. Tapi walaupun begitu dia ni, dia sentiasa sebut dalam hidup dia ni, dekat nak mati ke, dia hanya sebut la ilaha illallah. Senang. La ilaha illallah juga dalam hidup dia. Tiba-tiba dia meninggal dunia dan masuk dalam neraka Allah. Bila masuk neraka tu, lalu malaikat sebut terus. Allah sebut pada malaikat. Malaikat, pastikan yang mengucap la ilaha illallah ni keluar. Keluar daripada neraka tersebut. Para malaikat mengenali mereka dalam neraka dengan tanda sujud pada mereka tersebut. Malaikat kenal orang ni macam mana. Dalam neraka tu, bila dibakar-bakar dalam neraka ni, nak kenal macam mana. Hitam legam ni dalam neraka. Kemudian, tapi nak kenal juga dia. Kat mana? Daripada sujud mereka yang mereka pernah lakukan di atas dunia dahulu. Pernah dahi ni, bila kita sujud-sujud, dia bercahaya di akhirat Allah. Lagi kita bersujud, lagi kita bercahaya. Ada disebut dalam hadis Rasulullah sebut kan. Rasulullah kata, masa yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ialah waktu sujud. Waktu sujud. Aksirus sujud, perbanyakkan sujud. Siapa yang banyak sujud atas dunia ni, maka dianya akan dekat bercahaya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Maknanya kita ni jangan malas untuk solat. Solat ni, rajin solat. Rasulullah kalau dia ada apa-apa masalah hidup pun dia solat. Rasulullah sebut, arihna bis salah ya Bilal. Jom kita berehat dengan sembahyang Bilal. Dengan kita solat, maka kita berehatlah. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Kita ni, jom kita rehat, baring kejap. Itu sebut. Kita sebut demikian. Jom kita rehat dengan tidur sekejap. Tidur sekejap tu rehatlah kita. Rasulullah dia ajar, jom kita rehat dengan kita solat. Bila kita solat, tanda kita rehat. Orang mukmin dipanggil demikian. Tenang je. Rehat daripada apa dia? Penatnya dunia. Bila kita solat, kita mula berada di akhirat Allah. Kita rasa suasana kita ni bercakap dengan Allah. Lalu bila kita boleh solat, itu tanda kerehatan dalam kehidupan orang mukmin. Sebab tu Islam larang jangan tinggal solat. Sibuk macam mana pun kita, jangan tinggal solat dalam hidup kita. Bila kita solat, itu tanda kebahagiaan dalam hidup. Tiba-tiba, solat, kita dah solat dah dalam hidup. Tapi dekat nak mati itu, jadi rasa hilang keyakinan pada Allah. Hilang keyakinan pada Allah. Ini disebut demikian. Menyebabkan mati. Dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan kita ni buat dosa. Bawa dosa. Dosa apa dia? Dosa hilang keyakinan terhadap Islam. Hilang keyakinan terhadap Islam. Tapi sembahyang, sebelum daripada ni sembahyang, tanda sujud tu ada, masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu. Bila bakar-bakar dalam neraka, malaikat diarahkan oleh Allah. Malaikat, katanya Allah, kamu cari orang yang pernah solat di atas dunia. Orang yang sebut la ilaha illallah. Kemudian kamu cari orang yang sebut la ilaha illallah ni, kesan dia kat mana? Dia mesti solat. Kamu tengok dekat dahi dia. Tengok dekat dahi dia, sujud, tanda sujud mereka. Api neraka membakar tubuh manusia, kecuali kesan sujud tidak akan dibakar. Semua dibakar. Jasad kita ni bakar. Tapi sujud ni, sujud tak dibakar. Ni hebatnya, yang disebut dengan solat, ya Allah jadikan menjadi amalan dalam kehidupan kita seharian. Maknanya, perbanyakkan sujud dalam hidup. Semayang. Pada diri kita ni. Cuma orang Melayu kita ni, semayang malah puasa rajin. Ni sifat orang Melayu kita. Orang Pakistan, orang India, orang Arab, semayang rajin, puasa malas. Tu dia pusing sikit. Di kalangan mereka ni puasa, Allah, malas tu. Semayang, tepi jalan boleh semayang. Mereka, orang di kalangan mereka ni, susah-susah macam mana pun solat jaga. Dalam kapal terbang tu kan, kapal terbang kecil je, sempit je. Bila subuh, sampai waktu subuh, semayang. Tak peduli dia. Semayang berjemaah pula tu, direct panjang je. Dalam kapal terbang. Pening kepala pramugari. Tapi dia tak peduli, dia solat. Tapi tanya, puasa? Tak. Kenapa tak puasa? Musafir. Musafir terus dia. Ini senang di kalangan mereka. Tapi kita, semayang tak. Tapi tanya, puasa? Puasa. Tak makan sebelum mana masuk waktu maghrib. Mana? Relax, dia tunggu.
Tenang je, tunggu. Kenapa? Orang tanya, kenapa tak makan awal? Tak boleh, tak masuk lagi waktu. Tunggu dulu. Dengar Allah Akbar tu, ngap tu. Masuk terus dalam mulut. Anak sebutnya, ni perangai orang Melayu kita. Puasa rajin, tapi semayang malas. Ni perangai, sikap yang begini ni kan. Boleh jadi, kerana dah jadi satu tabiat dipanggil. Orang sebelah Asia ni lah. Bukan orang Melayu kita ni je. Orang Brunei pun sama, orang Singapura pun sama. Orang di sebelah Indonesia pun sama. Maknanya sebelah Asia ni memang begitu perangai. Di solat jadi malas. Sedangkan solat ni menjadi benda yang penting dalam hidup. Paling penting lah di antara tahajud malam, tak penting. Tapi kita payah nak bangun tahajud. Kita ni nak buat solat macam Rasulullah. Lagi payah. Kan Rasulullah, dia solat tahajud, dia tidur, kemudian lepas isyak dia tidur, dia bangun, kemudian dia tidur balik. Kemudian dia bangun balik untuk solat subuh. Kita tak boleh. Kita ni tidur, bangun, tidur, tak bangun-bangun. Perangai orang Melayu kita ni. Jadi demikian. Payah nak bangun kita ni. Tidur kali yang kedua, sudah, jaga. Jadi kita demikian. Akibatnya, subuh gajah lah kita. Subuh malam kabut. Bukan subuh gajah yang baru ni, subuh dinosaur dia panggil. Maknanya kesan. Orang tanya, kenapa lewat sangat bangun sembahyang subuh? Kenapa lewat sangat bangun sembahyang subuh? Tahajud. Dia salahkan tahajud. Tahajud tu sunat je. Tertinggal yang wajib jadi. Yang teruk-teruk lagi, tahajud pun tidak, subuh pun tidak. Tak semua dipanggil macam. Puas bagi air tawar, tak bangun-bangun. Bagi air penawar ni, ikut ustaz, jumpa ustaz alim je. Mesti minta lah. Bagi air. Sama juga ustaz, tak berubah-ubah hidup. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka membakar tanda sujud itu. Allah Taala, Rasulullah kata, diharamkan, Allah haramkan api neraka, jangan bakar tempat sujud dia. Itu kesan daripada rajin sujud mereka. Mereka dikeluarkan daripada neraka dalam keadaan hangus, kemudian mereka disiram dengan air al-hayah, iaitu air kehidupan, sehingga mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih yang disapu banjir. Depan pintu syurga tu dia ada Nahrul Hayah. Nahrul Hayah dia panggil. Air sungai kehidupan. Jernih, cantik, bersih. Kemudian ni yang biasa terjun dalam sungai ni siapa? Al-A'raf. Geng-geng Al-A'raf ni yang dia tak boleh masuk lagi. Mandang orang masuk syurga. Orang masuk syurga tu dia panggil. Engkau tak nampak ke aku? Dia sebut. Aku kan kawan kau kan. Katanya kawan dia nak masuk syurga. Engkau relax kat situ dulu. Kau bertenang dulu kat situ. Dia sebut. Punca apa tak boleh masuk ni? Yang lain amalan semua bagus. Menyinggung hati mak dia. Menyinggung hati ibu dia. Ibu dia ni, dia meninggal dunia dalam keadaan ibu dia tak redha pada dia. Ibu dia terasa hati pada diri dia. Habis. Yang lain tu bagus. Mak yang jaga, puasa jaga, amal ibadah, keyakinan jaga, akhlak jaga. Tapi dengan ibu tak boleh jaga. Tak masuk juga syurga. Tak masuk lagi. Duduk kat situ. Padahal ada yang mati syahid. Mati syahid. Dah memang layak dah masuk syurga. Tak boleh masuk juga. Kenapa? Tersekat dengan dosa dengan ibu. Besarnya nilai ibu dalam hidup. Ni Islam dia suruh jaga sangat. Lepas tu Allah pesan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah pesan demikian. Dengan mak ayah ni biar ada ihsan. Jangan kita ni ada terlekat dosa kita dengan mak ayah pada diri kita ni. Ya. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu golongan akan dikeluarkan daripada neraka dalam keadaan terbakar kecuali sekitar wajah mereka sehingga mereka dimasukkan ke dalam syurga. Ada satu golongan disebut demikian. Lebih kurang tadilah. Maknanya golongan ni dikeluarkan daripada neraka dalam keadaan semua terbakar kecuali di tempat sujud tak terbakar. Di tempat sujud ni Allah haramkan api bakar tempat tu. Kerana dia sujud dan mereka sekitar wajah mereka tak terbakar ni, sehingga kan mereka masuk dalam syurga. Allah selamkan dia dalam sungai Nahrul Hayah. Bila masuk dalam, sebelum masuk syurga tu,
keluar daripada pintu api neraka Allah tu, masuk dalam sungai tu. Selam tu kembali dalam keadaan semula pada diri dia, tumbuh elok balik. Daging-daging cantik balik untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Tapi di dahi itu tertulis ahli neraka, ahli neraka. Ahli neraka. Tertulis pada diri dia. Sehingga yang kita bincang sebelum daripada ni lah, bila dia masuk dalam syurga tu, dia minta, dia malu dengan orang dalam syurga tu. Dia sebut ada Allah, ya Allah buanglah yang ni tanda ni. Tak boleh nak buang ni, macam mana ya Allah? Lalu Allah arahkan supaya malaikat hantar angin, hembus angin, sehingga berlalulah tulisan ini dan kembali jernih ahli syurga Allah SWT. Kita jangan harap kita demikian. Yang kita kena harap, biar kita dalam syurga. Jangan sehari pun masuk neraka Allah. Jangan. Daripada diri kita ni. Kita sedang usaha yang ni lah. Dalam hidup kita ni, biar seramai mungkin rakyat Malaysia kita ni, bila mati masuk syurga semua. Jangan kita ni biarkan seorang pun di kalangan ahli keluarga kita ataupun jiran tetangga kita masuk neraka Allah. Jangan. Bahkan kita usaha. Sepanjang kita hidup ni berusaha untuk masuk syurga. Kerja kita tiap-tiap hari ni, celik mata aja, kita sentiasa ingat, aku mesti ke syurga, aku mesti ke syurga dalam hidup. Jangan celik mata je tanya terus, nak makan roti canai ke apa dia pagi ni? Kita hanya demikian. Yang tu je kita nampak. Jangan. Celik mata aja kita ingat terus, aku mesti masuk syurga, aku mesti masuk syurga. Tanam dalam jiwa kita ni demikian pada diri kita ni. Hadis ini menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa besar, wajahnya tidak menjadi hitam. Disebut demikian. Hadis ni Tuhan kita sebut, di akhirat nanti walaupun dia buat dosa besar, dia tak akan jadi hitam wajah dia. Dan mata mereka tidak menjadi biru. Ni yang gila mata biru dia panggil. Ni kena ingat betul-betul. Mata biru tu tanda apa dia? Orang kafir. Orang kafir masuk neraka. Yang kita pula tergila-gila nak pada mata biru. Ni baru kita tahu ni. Maksudnya, nak sebutnya, mata mereka tidak menjadi biru. Dan mereka tidak dirantai. Tidak dirantai. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir, dia hanya mata biru. Nak masuk neraka tu, mata dia tu biru. Kita kata, lawa. Kita akan sebut demikian. Tak. Mata biru tu tanda menakutkan. Mengerikan. Mata biru yang ada pada mereka. Pemahaman tersebut berdasarkan pada hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaat pada hari kiamat untuk umatku yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Ada syafaat walaupun dia mati dalam keadaan dia buat dosa besar. Dosa besar apa dia? Katakanlah dia pernah berzina, dia pernah mencuri. Dosa besar ni. Dosa derhaka pada kedua ibu bapa, dosa besar pada diri dia. Tapi mereka ni ada syafaat. Bila? Kerana ada la ilaha illallah dalam tubuh mereka. La ilaha illallah ni maknanya tak keluar daripada Islam, tapi mereka ni masuk dalam neraka tersebut. Mereka berada di pintu pertama neraka Jahannam dan wajah mereka tidak menjadi hitam. Mata mereka tidak menjadi biru. Mata mereka tidak menjadi biru. Mereka tidak dirantai dan mereka tidak dikumpulkan dengan syaitan di saat itu. Mereka tak dirantai. Kemudian mereka tidak dipukul dengan paluan dan mereka tidak dilempar ke dasar api neraka Allah. Ada yang tinggal di dalamnya beberapa saat tersebut. Masuk neraka tu beberapa saat. Tapi masuk neraka beberapa saat pun merentung habis dah. Tak ada apa dah. Kemudian keluar. Ada yang tinggal di sana sehari dalam neraka Allah. Masuk neraka sehari sama dengan 1000 tahun hidup atas dunia. Padan dah sehari pun. Masuk neraka ni, sehari tu rasa macam 1000 tahun atas dunia. Dalam neraka. Kemudian keluar. Ada yang tinggal sebulan dalam neraka. Kemudian keluar. Ada yang tinggal sebulan. Masuk neraka tu kena bakar lama sebulan. Tapi keluar pada diri dia. Ada yang tinggal setahun. Kemudian keluar. Dan yang paling lama tinggal di dalam neraka adalah sepanjang usia dunia. Yang paling lama dalam neraka ni sama mana? Sepanjang usia umur dunia ini sendiri. Sejak diciptakan sehingga dihabiskan, iaitu Rasulullah sebut 7,000 tahun. Umur dunia ni berapa?
7,000 tahun. Disebut ni demikian. 7,000 tahun ni sama ada 7,000 tu dimaksudkan dengan kita dikatakan, oh kalau 7,000 lambat lagi nak kiamat ni. Kita baru kira 1,000, baru 2019 baru tu. 2018 begitu je baru pada diri kita ni. Jadi oleh demikian lambat lagi nak mati kita ni. Kita sebut demikian. Bukan tak. Tengok-tengok tak kena gaya, kita mati dulu tak kena gaya. Di mana berlakunya kiamat pada diri kita demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Nawadil Usul. 2000 kita ni kita kira lepas pada dalam Masihi. Sebelum Masihi lama lagi. Jadi nak tak nak pada diri kita ni, maknanya apa dia? Umur dunia ni semakin penghujung dipanggil. Makin dekat dengan menghadap depan Allah. Ana sendiri nampak macam semakin dekat dah. Rasulullah sebut apa dia, bila berlaku perang di Syria, berlaku start daripada Syria tu, perang api yang marak. Bila di atas dunia ni, bila air mula bercakap, bila angin mula berbicara, bila tanah mula menyebut tentang kuasa Allah, tinggal api je lagi. Api je tak ada. Air, tsunami dah berlaku. Kemudian yang disebut dengan tanah longsor ni, tanah runtuh dan sebagainya berlaku. Kemudian gempa bumi kan kuat yang berlaku. Kemudian nak sebut apa dia? Angin, tiupan, taufan dan sebagainya berlaku sepanjang masa di kalangan kita. Kemudian tinggal api je lagi. Api ni ulama kata apa dia? Dah marak dah. Start daripada Syria, berlaku peperangan sampai marak ke Yaman, marak lagi sampai di Rohingya, bergerak lagi, sedang marak lagi, sedang dekat dengan diri kita. Maknanya semakin dekat dengan saat untuk kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berlaku. Sekarang kan orang yang beriman tidak dipercayai, orang kafir diyakini pula. Tanda tu, tanda besar. Kita orang Islam tak percaya. Tapi kalau orang kafir, boleh, bagus. Kalau orang kafir, kita bagi je keyakinan pada dia. Kita kan kalau kita nak baiki rumah dan sebagainya, kalau sebut ni mana kontraktor mana? Oh, Melayu. Tak boleh. Melayu Islam. Habis tu, ni kontraktor mana? Cina. Bagus sikit. Kontraktor yakin sikit kita dengan dia. Kita ni kan, kalau ubat, ni ubat apa ni? Ubat daripada perubatan Islam. Disebut. Habis ubat ni daripada mana? Daripada Amerika. Disebut. Ubat daripada Amerika. Kita pun percaya tu, ni mahal. Datang bayar, sanggup bayar. Padahal mati juga dengan ubat tersebut. Anak sebutnya gambaran. Ramai mana orang kita kan. Dia tak boleh yakin. Dengan Islam dia tak yakin. Tapi dia pergi yakin dengan orang kafir lagi. Pelik kita, orang kita kan. Dia tak rasa hebat dengan Islam. Tu macam tu pun anak sebut. Macam ni pun kita dah bolak-balik dah. Dengan orang kafir kita percaya. Dengan orang Islam kita tak percaya. Tu belum datang Dajjal lagi, datang Dajjal. Datang Dajjal lagi dahsyat. Habis terus pada diri kita ni. InsyaAllah kita berhenti setakat ni dan kita sambung minggu yang akan datang nantilah insyaAllah. InsyaAllah. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak suka war-warkan pada tuan-tuan, kita sedang membuat bantuan makanan kepada mangsa-mangsa ataupun orang di kalangan kita yang diuji dengan ujian COVID-19 ini, di mana tak boleh keluar, tak boleh buat kerja dan sebagainya, tapi mereka memerlukan makanan. Kita sediakan makanan sebungkus RM8 yang kita sediakan. Hari ni kita keluarkan lagi 200 bungkus, malam 150. Hari ni kita keluarkan sebanyak 200, naik dan kita agihkan pada orang-orang susah, dan juga kita akan bahagi pada front liner. Itu yang menggerakkan dalam tempoh PKPD yang sekarang yang berlaku ini. Dan insya-Allah kita harap supaya sahabat-sahabat boleh sama-sama untuk menyumbang sumbangan ini sebagaimana biasa. Tuan-tuan masuk dalam akaun Matan Center di kat skrin tu. Kemudian nanti tuan-tuan maklum terus pada talian 013-906-1204 insya-Allah. Yang kedua, saya suka nak sebut, kita mula membuka temuduga terbuka bagi pelajar kemasukan tahun 2021. Siapa-siapa yang nak hantar anak-anak belajar menghafal Quran di Ma'had Tahfiz An-Nabawi dan Al-Azhari di Kelantan,
Sekarang kita buka dah. Ada 4 buah sekolah yang kita buka ni untuk temuduga pada 31 Oktober ini. Jadi sekarang saya war-warkan dengan tujuan untuk manfaat kita semualah, insya-Allah. Yang ketiganya, tuan-tuan, kita masih lagi menggerakkan kitab ini. Dan kitab yang terbaru kita keluarkan, jadikan kematian husnul khatimah. Macam mana kita nak suruh kematian di kalangan kita sama ada 2 je, kematian husnul khatimah, su'ul khatimah. Macam mana kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah? InsyaAllah dalam kitab ni penting sangat tuan-tuan tolong bahagi-bahagi dan maklumkan pada anak-anak kita, keluarga kita, bila kematian kita tiba, maka apa yang perlu kita lakukan pada diri kita. Ramai orang kita ni tak tahu perkara yang dituntut ketika sakit sedang nazak. Bila dekat nak meninggal dunia tu, nak buat macam mana? Orang kita ni tak tahu. Ramai di kalangan kita biar je. Akhirnya dia menghadap depan Allah dalam keadaan penuh seksaan saat mana menghampiri dengan kematian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة